Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Anwar daripada TESA 2 dan rakan saya iaitu Nur Ifah Amirah daripada Sains akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk bentuk kesalahan di bawah Undang-Undang Keluarga Islam. Sebelum kami bermula, saya ingin mengupas sedikit hikmah adanya undang-undang bagi keluarga Islam. Pertama sekali, pasangan kita iaitu sama ada suami atau isteri, apabila adanya undang-undang dalam keluarga Islam, mereka tidak akan sewenang-wenangnya melakukan kesalahan kepada pasangan mereka. Selain itu, orang luar sama ada kawan-kawan ataupun mertua, mereka tidak akan sewenang-wenangnya mencampuri hal rumah tangga pasangan seseorang pasangan itu. Seterusnya kita akan melihat bentuk-bentuk kesalahan yang ada di bawah Undang-Undang Keluarga Islam. Pertama, kahwin tanpa kebenaran, pendaftaran nikah, cerai dan rujuk. Kedua, poligami tanpa kebenaran mahkamah. Ketiga, penceraian luar mahkamah. Keempat, sengaja tidak mematuhi perintah membayar nafkah. Kelima, melakukan penganiayaan terhadap isteri. Keenam, rujuk yang tidak daftarkan. Ketujuh, murtad untuk membatalkan perkahwinan. Kelapan, menghina mahkamah. Kesembilan, bersekutukan dengan bekas isteri tanpa rujuk. Kesepuluh, tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri. Kesebelas, isteri ingkar perintah mahkamah. Kedua belas, perkahwinan di luar negeri yang tidak didaftarkan di pejabat pendaftaran nikah, cerai dan rujuk. Ke-13, penceraian yang tidak dilaporkan. Ke-14, enggan hidup bersama setelah diperintahkan oleh mahkamah. Jadi ini adalah antara bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan di dalam yang mempunyai undang-undang dalam keluarga Islam. Kita akan membincangkan dengan lebih lanjut pada slide seterusnya. Okey, yang pertama, menurut Seksyen 40, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam. Ini dalam konteks di mana pasangan menjual atau memberikan anak yang Islam kepada orang yang bukan Islam. Jadi, ini adalah kesalahan yang akan diberikan hukuman sama ada akan didenda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau hukuman kedua-duanya sekali. Seterusnya ialah enakmen cerai luar mahkamah. Ini biasanya terjadi di mana pasangan iaitu suami melafazkan cerai di luar daripada mahkamah dan bukannya dengan persetujuan hakim. Jadi, untuk hukuman ini mesti didaftarkan di mahkamah melalui pejabat kadi jika telah melafazkan cerai luar mahkamah. Menurut Seksyen 57.1, perlu melaporkan kepada mahkamah dalam masa 7 hari daripada perlafazan talak. Jika tidak berbuat demikian, menurut Seksyen 126.1, akan didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi, apa yang kita dapat tahu daripada ini ialah kita tidak boleh cerai di luar mahkamah. Lafaz cerai hanya boleh dilakukan di mahkamah syariah dan mendapat persetujuan hakim. Seterusnya ialah percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan. Kerana kita tahu dalam Islam, apabila kita ingin berkahwin, kedua-duanya haruslah beragama Islam. Jadi apabila adanya percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan, hukumannya ialah penjara tidak melebihi 1 tahun. Seterusnya ialah bersekedudukan semula tanpa rujuk yang sah. Bersekedudukan ini boleh jadi apabila dia melafazkan cerai di luar mahkamah ataupun di dalam mahkamah. Kemudian dia tidak melakukan rujuk yang sah tetapi dia bersekedudukan. Jadi untuk kes ini,
menurut Seksyen 132.1, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Menurut Seksyen 132.2, jika isteri tidak tahu telah bercerai ketika bersekedudukan, suami didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kes ini biasanya berlaku apabila suami telah melafazkan cerai tetapi isteri tidak tahu bahawa mereka telah bercerai. Atau menurut Seksyen 132.3, jika isteri bersubahat untuk melakukan kesalahan 132.1, isteri didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi, untuk pasangan yang telah melafazkan cerai, mereka haruslah melakukan rujuk yang sah sebelum mereka bersekedudukan. Seterusnya ialah memujuk lari perempuan yang bersuami. Okey. Ni sama ada orang luar, sama ada kawan ataupun kekasih. Apabila mereka memujuk lari perempuan bersuami, sama ada mereka memujuk ataupun menghasut, menurut Seksyen 36, akan didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya ialah menghalang pasangan sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri. Jika melakukan kesalahan ini menurut Seksyen 37, akan didenda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Terdapat banyak bentuk halangan yang boleh kita lakukan, sama ada menghasut ataupun memujuk ataupun menghalang. Jadi apabila kita mencampuri hubungan rumah tangga seseorang, ini adalah bentuk hukuman yang akan dikenakan. Seterusnya ialah menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan. Menurut Seksyen 38, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya persilakan rakan saya, Nur Ifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan pembentangan kumpulan saya. Terima kasih Sakinah. Okey, kesalahan seterusnya adalah kahwin tanpa kebenaran, pendaftaran nikah, rujuk dan cerai. Mengikut Seksyen 40, kepada orang yang mengakad nikah dan yang diakad nikah akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya. Kemudian kesalahan poligami tanpa kebenaran mahkamah. Mengikut Seksyen 123, seseorang lelaki berkahwinlah lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada, masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari mahkamah, maka dia melakukan satu kesalahan. Oleh itu, ia akan dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kemudian kesalahan suami tidak mematuhi perintah memberi nafkah. Okey, ini mengikut Seksyen 131. Hukuman denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Hukuman ini akan dikenakan kecuali isteri dan anak merelakan kesalahan suami dan si suami perlu melunaskan segala nafkah yang tertangguh. Kemudian, kesalahan menganiaya isteri atau suami. Maksudnya suami menganiaya isteri ataupun isteri menganiaya suami dia. Dan mengikut Seksyen 128, orang ini akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.
Mahkamah boleh melakukan perintah tambahan supaya membayar papasan bagi kes penipuan harta. Itu dari segi penipuan harta lah, mahkamah boleh melakukan perintah tambahan untuk membayarkan papasan kepada pasangan tersebut. Kemudian rujuk dan perceraian yang tidak berdaftar. Mengikut Seksyen 39, hukuman denda tidak lebih daripada RM500 atau penjara tidak lebih dari 3 bulan atau kedua-duanya. Ini untuk penceraian yang tidak berdaftar ataupun kes rujuk tapi dia tidak berdaftar juga. Kes seterusnya adalah kesalahan menghina mahkamah. Mengikut Seksyen 135, seseorang yang tidak mematuhi sesuatu perintah mahkamah yang di bawah enakmen ini dianggap sebagai menghina. Oleh itu, orang ini akan dihukum denda tidak melebihi RM500 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau denda dan penjara, itu kedua-duanya. Kemudian kesalahan isteri tidak menurut perintah. Mengikut Seksyen 130, hukuman denda tidak melebihi RM100. Bagi kesalahan kedua, hukuman denda tidak melebihi RM500. Okay, ini antara kesalahan dan kes-kes yang pernah berlaku di dalam negara. Didenda kerana kahwin dan poligami tanpa kebenaran mahkamah. Kemudian ada kes derita tanpa suara. Derita tanpa suara ni kes isteri yang didera dan dianiaya oleh suami. Kemudian ada satu kes ni peguam kongsi, kes tunggakan nafkah 10 tahun dan sampaikan mesej anak tak dibalas. Tak sangka ramai dedah alami nasib sama. Ini nasib sebuah keluarga di mana si suami tidak melunaskan nafkah dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Ini kes membawa lari isteri orang. Dan ada satu lagi kes, isteri diugut tak dibenarkan jumpa anak. Ini satu video mengenai kes bawa lari isteri orang. Seorang peniaga didenda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh gara-gara membawa lari kenalan wanita berstatus isteri orang. Hukuman itu diputuskan Magistrate Muhammad Nazrin Ali Rahim terhadap tertuduh Zahari Zainul Abidin 30 tahun. Sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa. Tertuduh didapati membawa pergi seorang perempuan berusia 21 tahun yang diketahui statusnya sebagai isteri orang dengan niat melakukan persetubuhan haram. Kesalahan itu dilakukan di sebuah bilik hotel di Kuala Lumpur sekitar 4 pagi pada 4 September 2018 yang lalu. Bapa tiga anak itu didakwa mengikut Seksyen 498 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mengikut fakta kes, laporan berkenaan dibuat sendiri oleh suami wanita berkenaan yang mendapati isterinya keluar dari rumah sedangkan tiada sebarang pertengkaran antara mereka. Lelaki berusia 29 tahun itu kemudian menerima pesanan menerusi aplikasi WhatsApp daripada isterinya yang meminta dia memasukkan sejumlah RM10,000 ke dalam akaunnya dan mempercayai tindakan itu dibuat atas dorongan teman lelaki isterinya iaitu tertuduh. Dia kemudian hanya memasukkan RM3,000 dan mengesan lokasi isterinya tinggal di sebuah hotel di Kuala Lumpur bersama tertuduh sebelum laporan dan serbuan dibuat oleh pihak polis. Terdahulu tertuduh yang diwakili Peguam Muhammad Farhan Mirza Azmi merayu hukuman paling minima memandangkan tertuduh hanya berpendapatan RM1,500 sebulan dan telah insaf akan perbuatannya. Pendakwaan yang dikendalikan Intan Liana Zainal Abidin bagaimanapun memohon hukuman setimpal dengan mengambil kira tindakan tidak bermoral tertuduh yang membawa wanita berstatus isteri orang ke bilik hotel. Dari video ni adalah salah satu kes bawa lari isteri orang dan dia dikenakan denda. Oleh itu, ni salah satu kes lah yang berlaku di dalam negara kita. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.